baru-baru ni ada satu kejadian yang agak mengejutkan yang telah pun dirakamkan oleh beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu, di mana berlaku di Gua Musang. Masyarakat orang asli menyifatkan ada kejadian tu di mana gajah mendaki bukit. Tu dia. Gajah pun yang kebiasaannya berada di kawasan bawah-bawah ni, dia dah mula mendaki bukit. Dia naik atas bukit, dan memang ada video tu. Gajah dia mendaki bukit. Bila dia naik atas bukit tu, yang mana bukit di kawasan Simpang Kuala Betis Lodging di sini, iaitu di Gua Musang. Sebagaimana yang juga tular dalam laman sosial. Ini pendapat mereka lah, masyarakat orang asli di situ. Kata mereka, gajah ni bila dia naik saja atas bukit tu, itu merupakan petanda awal bencana alam akan berlaku. Kata salah seorang penduduk orang asli di situ, dia kata mengikut kepercayaan orang tua zaman dulu, yang mana menjadikan haiwan ini sebagai rujukan, salah satu pedoman dalam menjalani kehidupan seharian. Ataupun mungkin juga kerana habitat haiwan itu telah pun diganggu, ataupun gajah-gajah tu sendiri dia rasa hidup mereka dah pun terganggu, maka akhirnya menyebabkan gajah tu semua keluar dan cari makanan. Dan ini tidak dinafikan jugalah, banyak kemungkinan. Sebab kita tengok hari ni pun memang ada haiwan-haiwan yang asalnya tempatnya itu tak ada apa-apa gangguan, tapi disebabkan oleh mungkin ada pembinaan ke pembangunan di kawasan situ, habis dia lari berserakan masuk dalam taman, masuk dalam kampung orang. Haiwan-haiwan yang kita jarang-jarang lah. Ini pula gajah dah siap naik bukit dah. Sama ada habitat dia terganggu ataupun itu merupakan petanda bahawa akan berlakunya bencana. Namun kalau kita lihat dari sudut apa yang pernah berlaku dalam beberapa tempoh sebelum-sebelum ini pun, haiwan-haiwan ini tidak dinafikan. Mereka adalah makhluk yang antara terawal yang trigger, yang maknanya dia sensitif terhadap apa-apa yang bakal nak berlaku. Contohnya kalau dulu kita masih ingat lagi peristiwa kejadian ataupun tragedi tsunami kan, yang dahulunya yang berlaku pada 26 Disember tahun 2004, yang mana kejadian tersebut merupakan satu gempa di dasar laut pada skala 9.1 skala Richter yang menyebabkan tumpahan air yang sangat dahsyat, yang menyebabkan hampir 227,000 orang meninggal dunia. Dan ada juga di kawasan di Malaysia ni pun terkesan sama, di Sri Lanka, di Aceh, semua tu. Jadi sebelum kejadian itu, para nelayan-nelayan melaporkan bahawa mereka mendapati ikan-ikan banyak timbul. Banyak ikan-ikan timbul. Kebiasaan nak dapat ikan tu dia mesti di kawasan laut dalam. Tapi pada kali tu dia punya ikan tu timbul banyak sangat. Banyak sangat ikan tu timbul. Ada juga yang mendakwa ada haiwan-haiwan ataupun ikan yang jenis pelik-pelik muncul. Dia muncul. Dia maknanya kalau tengokkan jenis tu, kebiasaan ikan tu dia berada pada kedalaman yang begitu dalam lah, tapi dia boleh muncul. Itu pun ada petanda-petanda. Ada yang memberikan laporan kata kalau macam nak jadinya gempa ni, ada burung-burung terbang secara beramai-ramai, seolah berpindah, seolah nak lari daripada kejadian tersebut. Jadi bagi kita orang Islam, kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala juga, kita ini makhluk yang sebahagian daripada alam ini, kita tidak menafikan tanda-tanda ni semua. Kita tidak menafikan tanda-tanda ni semua. Dan kita akui bahawa keadaan bumi pada ketika ini memang dalam keadaan yang tidak stabil sama sekali. Masakan tidak berapa banyak dah bencana-bencana yang berlaku di sekeliling kita ini, yang pelik-pelik yang kita pun tak pernah sangka, dan Malaysia telah pun masuk dalam lingkaran api Pasifik. Kalau sebelum ni kita kalau belajar geografi dulu, mungkin rakan negara jiran kita di Indonesia, kita kata situ je, setakat itu je lah kena lingkaran api Pasifik, maknanya terdedah kepada gempa ataupun apa sajalah bencana alam yang lebih kuat lagi. Tetapi rupanya Malaysia pun dah termasuk dah. Maka
saya rasa sudah tiba masanya kita semua untuk bermuhasabah seketika. Kita bermuhasabah dan kita merenung kembali apa kesilapan, apa kekurangan dan apa yang telah kita selama ini terlepas pandang. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, yang ayat ni pun saya ingat kalau sebut je bencana alam, ayat ni mesti keluar punya. Tapi tak tahulah sejauh mana kesedaran insafnya kita terhadap pesanan Allah Ta'ala ini. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir, telah nampak, telah timbul kerosakan di darat dan di lautan disebabkan kerana perbuatan tangan maksiat manusia, supaya Allah rasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka sendiri agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Kata para ulama-ulama, makna daripada ayat ini, maknanya barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka bererti dia telah juga melakukan kerosakan. Yang mana kata Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi, kata beliau, dia maknanya kerosakan itu tak semestinya dia buat rosak dengan mencemarkan alam, tebang pokok suka hati, korek tanah, letupkan gunung. Tak semestinya itu. Tapi kerosakan di sini adalah dengan dia bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, buat keingkaran, buat perkara yang mungkar yang Allah benci, Allah murka, dia buat, maka benda tu pun rosak juga. Kerosakan di muka bumi, rosaknya akhlak, rosaknya moral, ni semua perangai dah tak ada malu lagi dah. Semata-mata bangkali tak tahulah nak dapat follower, nak dapat konten, nak dapat views tinggi punya pasal, buatlah apa-apa perangai rosak. Kata Imam Asy-Syaukani ketika menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, iaitu Allah menjelaskan bahawa perbuatan syirik dan maksiat adalah sebab timbulnya macam-macam kerosakan di alam semesta ini. Sebab itu kita tak nafikan juga syirik pada hari ini tak semestinya syirik yang orang tu sembah patung ke apa tu semata, ataupun terlibat dengan bomoh-bomoh tu saja yang kita kata syirik. Tetapi syirik ini juga boleh berlaku apabila seseorang itu seolah-olah dia mempertuhankan selain daripada Allah. Ada orang bertuhankan duit, ada orang bertuhankan fashion, ada orang bertuhankan followers pun ada. Kalau followers dia tak suka, dia padam. Tak suka, followers dia suka, okey, dia buat lagi. Ada seolah-olah berpandukan follower. Ada. Bunyi macam pelik kan, bertuhankan follower. Tapi itu hakikat dia. Mungkin dia kata, tak, mana ada saya bertuhankan follower saya, mana ada. Tak, tapi perangai itu nampak seakan-akan seperti itulah tu. Ada. Maka boleh jadi macam-macam. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi dalam menafsirkan ayat ini, Allah Ta'ala memberitakan bahawa semua musibah yang menimpa manusia, baik pada diri, harta ataupun anak-anak serta apa yang mereka sukai, tidak lain sebabnya adalah perbuatan buruk maksiat yang pernah mereka lakukan. Jadi maknanya ini satu ingatan supaya kita ini jangan sesekali buat perkara yang Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala benci dan murka. Kalau tidak, habis nanti. Rosak habis semua. Baik itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan bila dipesankan kepada mereka, janganlah kamu buat rosak di muka bumi, lalu mereka pun jawab, sungguhnya kami ni orang-orang yang buat baik. Kami ni nak buat baik. Contoh dia kata, kami nak membuat pembangunan di kawasan ni. Kami nak bagi kawasan ini dia lebih mudah, jalan dia punya jalan raya ke, dia punya kemudahan-kemudahan di sini. Tapi dalam masa yang sama kita menjaga kelestarian alam. Mulut cakap
Padahal semua masuk poket sini, semua dah untung-untung sini, tak ada nak lestari alam lagi dah, tak ada, dia tipu. Padahal dia tahu kadang-kadang ada orang tu lah kan, bila sifat tidak amanah ni kan, dia tahu bahawa kesan akibat kalau dia buat satu-satu di situ, apa akan jadi pada masyarakat setempat, apa akan jadi pada alam, apa akan jadi pada flora, fauna ataupun pada tumbuhan, pada haiwan, dia tahu dah. Tapi disebabkan fulus, ni untung banyak ni, untung banyak, dia kata kalau dia tak buat, orang lain yang ambil nanti. Baik aku ambil dulu, dia kata. Tapi disebabkan itu, dia dah mengabaikan faktor keselamatan, faktor menjaga alam lagi, habis rosak binasa semua dan macam-macam lagi. Ingat tu, maka ingat sesungguhnya mereka itulah, kata Allah, orang yang buat rosak tapi dia orang sendiri pun tak sedar. Ini sebab itu kawan-kawan yang saya hormati semuanya, mari sama-sama kita renung akan apa yang pernah berlaku dalam sejarah. Rupa-rupanya bukan sekadar orang itu dia merosakkan alam dengan lempar sampah masuk dalam longkang sampai tersumbat, boleh jadi banjir kilat. Bukan setakat itu saja, dia tarah bukit, habis bukit, dia letup habis macam-macam lagi, untuk semata-mata tak tahulah apa lagi nak buat. Maka rupa-rupanya bukan sekadar itu sahaja yang mengakibatkan kerosakan di muka bumi, tapi perangai-perangai manusia juga, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut tadi, pun boleh mengakibatkan bumi boleh jadi rosak akibat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kalau kita tengok apa yang berlaku di zaman Nabi Nuh alaihi salam, baginda Nabi dakwah 950 tahun, yang beriman lebih kurang dalam 80 orang saja. Akhirnya yang lain semua ditenggelamkan Allah dalam peristiwa tragedi banjir besar. Surah Al-Ankabut ayat 14, boleh tuan-tuan rujuk. Di zaman Nabi Hud alaihi salam pun sama. Puak-puak di zaman itu menolak ajaran Nabi Hud, dia orang tak terima, dia orang hina, mempermainkan ajaran Nabi Hud alaihi salam. Allah datangkan angin yang dahsyat, bunyi guruh amat kuat, akhirnya ada yang tertimbun dalam pasir pun ada. Surah At-Taubah ayat 70, surah Al-Qamar ayat 18, surah Fussilat ayat 13, surah An-Najmi ayat 50. Boleh rujuk. Begitu juga di zaman Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Soleh ini salah satu mukjizat dia adalah iaitu unta keluar daripada celahan batu. Zaman Nabi Soleh ni, orang-orang zaman tu dia mahir bab-bab binaan. Dia ukir ataupun dia ketuk gunung-gunung tu, dia ukir gunung jadi rumah. Itu kalau tuan-tuan ada peluang pergi ke Madain Soleh kan, boleh tengoklah kesan-kesan sejarah tu di sana. Jadi dia bunuh mereka ini bila kaum Nabi Soleh ni, bila mukjizat Nabi Soleh itu adalah unta yang hidup tu keluar daripada batu tu, Nabi Soleh pesan dah, biarlah dia minum suka hati dia nak makan apa, jangan kacau, jangan halang laluan dia. Tak ada ya. Dia orang pergi bunuh unta Nabi Soleh alaihi salam. Akhirnya Allah datangkan dengan bencana yang sangat-sangat dahsyat lah pada dia orang ni semua. Surah Hud ayat 68, surah Qaf ayat 12. Samalah juga dengan kaum Lut yang berkelakuan songsang, mendatangi lelaki sama lelaki. Orang panggil apa? Perbuatan gay kan. Pun sama diceritakan Allah Ta'ala dalam Quran. Akhirnya apa jadi pada mereka? Mari angin kencang, gempa bumi, hujan batu hancur. Bumi mereka tu, tanah mereka duduk tu diangkat, dia pusing-pusing, dihempah balik. Oh dahsyat, memang teruk kena. Samalah juga dengan apa yang berlaku pada Firaun, mengaku dirinya Tuhan. Surah Al-Baqarah ayat 50, dia mengaku dia Tuhan dan dia berlaku zalim, dia kejam, dia rampas hak orang apa semua, macam-macam jadi. Sebab jahat sangat. Maka sebab itu kawan-kawan semua, janganlah sesekali kita mengatakan bahawa datang satu musibah, oh ini maknanya Tuhan dah tak sayang kita lagi dah. Yang Tuhan sayang hanya Nabi-Nabi dulu-dulu. Kita umat-umat akhir ni agak Tuhan dah tak sayang lah kot. Tu yang datang macam-macam tu, dengan taufan lah, dengan banjir lah, gempa lah apa. Jangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik.
Nikmat apa yang kamu terima itu dari Allah, dan bencana apa yang menimpa kamu adalah kerana salah kamu sendiri. Allah Ta'ala kata apa? Kerana silap dan salah kamu sendiri, bukan Allah Ta'ala. Surah An-Nisa ayat 79. Maka oleh kerana itu, marilah sama-sama kita ambil peluang ini untuk memuhasabahkan diri kita, dan jom kita berpesan dalam kita punya grup WhatsApp ke, grup Telegram ke, di media-media sosial ke, di Facebook ke, Instagram ke, TikTok, apa yang tuan-tuan ada tu, tolong share, tolong kongsikan dengan kawan-kawan yang lain-lain semua bahawa apa yang berlaku pada alam kita pada hari ini adalah satu yang serius, yang ianya bukan semata-mata soal hanya kerana apa? Hanya kerana perbuatan kita hanya melempar sampah ke, buat pencemaran, kotor sana sini, tak. Juga dengan mengotorkan alam dengan perlakuan-perlakuan kotor manusia itu sendiri. Itu juga boleh mengakibatkan kerosakan kepada alam. Ingat, jangan kata tak ada kaitan. Orang kata, apa kaitan Ustaz? Kita perangai buruk, ambil duit haram, makan tipu orang zalim, scam sana sini, takkanlah menyebabkan bumi jadi tak. Allah ajar dalam Quran, benda tu memang ada kaitan. Memang ada kaitan.